Salam sejahtera Malaysia. Saya fikir ada sedikit kesilapan langkah Luqman Adam kali ini. Kenapa saya fikir begitu? Kerana dia mau solidariti untuk Najib Razak supaya diampuni. Tetapi nampaknya ada perbuatan-perbuatan dia yang sepertinya silap langkah. Saya tidak pasti dia sedar atau tidak yang bahawa itu mungkin boleh menjejaskan kepada keputusan untuk Najib Razak sama ada dibebaskan, diampuni atau tidak. Harus diingat, dia harus ingat dan sedar bahawa pengampunan itu bukan hanya satu pribadi saja yang akan memutuskan sama ada diampuni segera atau tidak. Tetapi ada badan pengampunan yang perlu untuk membuat keputusan dengan bersidang. Kalau saya tak silap, kalau saya silap tolong betulkan. 4 orang yang akan bertanggung jawab di dalam persidangan menentukan sama ada Najib Razak diampuni atau tidak adalah yang pertama, pastilah Daulat Tuanku Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang pertama. Yang kedua, pastilah tidak lain tidak bukan adalah Peguam Negara Malaysia. Yang ketiga, yang akan bersidang untuk menentukan sama ada diampuni atau tidak adalah Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dan yang keempat ialah menteri di mana kesalahan itu telah dilakukan. Menteri iaitu Menteri Wilayah Persekutuan, tidak lain tidak bukan, kalau saya tak silap, ialah Syahidan Kasim. Kesilapan yang mungkin dilakukan, ini pendapat saja, kalau tak silap tak apalah. Kesilapan yang mungkin telah dilakukan oleh Luqman Adam ialah dia menyakitkan hati Perdana Menteri, yang dia pergi hentam Perdana Menteri kau punya. Kenapa sampai Luqman Adam didakwa di mahkamah kerana telah menghina Perdana Menteri dan kerajaan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kalau Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tidak memberikan belas kasihan kepada bos Luqman Adam Najib Razak, selamat tinggal kepada pengampunan, nombor 1. Nombor 2, pada masa yang sama Luqman Adam juga nampak memang tak sebulu dengan Syahidan Kasim. Nampak macam tak sebulu lah, tak tahulah betul ke tidak. Sebab dulu ada orang besar UMNO kata sebenarnya bukan semua yang orang nampak dalam UMNO itu betul, tapi itu adalah yang disebut sebagai strategi. Ada lawan-lawan kucing. Jadi bukan semua yang gaduh-gaduh itu adalah betul-betul bergaduh, dia kata. Tapi itu hanya strategi untuk mengaburi mata musuh. Wah. Tapi kalau betul dia tak sebulu dengan Syahidan Kasim, makin susahlah untuk Najib Razak dapat diampuni. Sekarang ini nasib baik Luqman Adam tak serang Peguam Negara. Itu pun kalau saya tak tahu. Mana tahu ada, tapi yang setakat saya tahu tidaklah. Tapi kalau Peguam Negara pun dia serang juga, nah memang betul-betul tipis, semakin tipis harapan, hampir punah harapan, hampir musnah harapan, hampir tiada harapan lah untuk Najib Razak diampuni lagi.
Jadi itulah risiko permainan politik Lokman Adam yang cuba untuk solidariti habis-habisan bagi bosku Najib Razak. Tapi saya lihat mungkin dia terlupa. Mungkin dia terlupa atau terlalu emosional sampai mungkin yang dia serang itu salah orang, salah strategi, mungkin memakan diri. Akhirnya Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong akan membuat keputusan berdasarkan kepada nasihat tiga orang ini, terutamanya kepada nasihat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Kalau Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menasihatkan supaya tidak, maka tidaklah. Jadi tuan-tuan dan puan, Azalina pun nampaknya, saya fikir Azalina pun hampir mungkin juga tersilap langkah. Sebab dia pergi hentam juga Ismail Sabri Yaakob. Selepas dia hentam, dia letak jawatan. Persoalannya adakah Azalina, iaitu bekas Speaker Dewan Rakyat dan juga bekas penasihat khas kepada Perdana Menteri, tersilap memilih kumpulan, salah grup di mana dia memilih untuk bersolidariti bersama dengan Zahid Hamidi, Najib Razak, Tomat Hassan dan yang lain-lain lagi. Yang paling menyusahkan Najib Razak sekarang ini adalah kerana dia rupa-rupanya setelah dia masuk penjara, penyakit dia muncul semula. Bukan muncul semula lah, tapi mungkin dia tidak biasa dengan penjara kan. Tidak biasa dengan penjara. Mungkin makanannya tidak seperti makanan di rumah, kayangan punya. Boleh minta apa saja, Starbucks kah, cappuccino kah, latte, melate, entah apalah, apa-apa ajalah. Jadi di rumah tiada sudah, di penjara tiada sudah seperti di rumah. Mungkin dia stres. Sebab menurut anak dia, kalau dia terlalu tertekan atau gastrik, dia boleh sampai pingsan. Wow. Jadi kesian jugalah kepada Najib Razak. Denyut nadi Suara Rakyat terus bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Komen banyak-banyak. Kamu boleh komen apa saja, saya tak kisah. Buatlah apa yang kamu suka komen. Yang penting tak ada apa-apa fitnah yang saya sebar. Okey lah. Kita jumpa lagi. Bye-bye.